Ada yang lost tak? Betul, yang betul paling curious sekali yang lost ni. Betul nak tahu lost tu kat mana. Betul nak tengok lah. It's either technical error ataupun human error. Untuk semalam dengan 2 hari lepas. Kalau korang baru nak cari yang 3 minggu, 4 minggu lepas, janganlah. Tu dah jauh sangat. Ada yang human error tadi. Yang dia main masuk je, betul tak? Apa ni, dia belajar lah, dia tak boleh main masuk je. Ada yang 100% win. So far yang 100% win, tanya lah kan. 100% win minggu ni. Kan betul cakap. Kita boleh at some point 100% win. Tapi kita win 100% tu bukan makna kita entry 100 kali 100 kali win. Tak. Kalau contoh kita dalam sehari satu kali trade. Lepas tu kita win setiap hari. Tu kan 100% win. Ini je yang dapat semalam 25 USD. Oh, ini je, itu pun ramai yang susah nak dapat. Jangan nak inikan je ya. Semalam ambil buy. Semalam ambil buy tapi tak jalan. Trade satu je. Semalam lock ambil trade satu je lah. Pagi lah ni. So semalam lock ambil dekat sini. Mari kita tengok sikit lah. Lock ambil dekat sini. Lock bukan ambil kat situ. Lock ambil daripada atas ni kan. Macam ni. Betul tak lock? Yang ni lah. Okey, mari kita tengok. So trend line yang lock tarik ni tak salah pun untuk trend line ni. Dia tak salah pun. Kalau nak ambil trend line macam ni, okey. Satu, dia consider kita punya SL tu masih lagi dalam range kita lah. Kalau kat sini kalau korang tengok SL ni lebih kurang 40 ke 50 pip. Lebih kurang lah. 47 something, 44 lebih kurang lah. Okey. Tapi dia boleh diperbaiki tau. Maksud diperbaiki tu contoh. Kalau korang nak tunggu benda lah ni breakout, korang faham kan? Compression ni adalah benda yang dia membina structure. Bila dia tengah nak bina structure, biasanya kita akan nampak trend line. Contoh, kita nampak trend line macam ni, betul tak? Tapi member tengah bina structure. Betul? Along the way dia tengah bina structure ni, ada few things yang korang boleh tengok. Satu, dalam pembinaan structure tu guys, sometimes dia keluarkan setup tu dah lebih awal. Betul selalu pesan kat korang. Dekat time frame M15 ni ada dua je yang kita nak tengok. Sama ada yang pertama dia cipta trend, yang kedua dia compress tak ada trend. Tak ada trend ni as in tak ada trend line yang korang boleh lukis. Kalau contoh dalam konteks ni, lepas kalau instead of tarik macam ni kan, lebih baik tarik macam ni. Betul? Contoh ni satu. Yang keduanya kalau nak improve situasi macam ni, boleh juga tarik macam ni ataupun kau dah nampak ini compression setempat. Apa lagi? Try untuk tengok apa yang diwujudkan dekat compression setempat ni. Price turun dalam keadaan compress, satu benda dah ada dalam kepala. Kau akan return punya. Lu akan return bro. Sebab apa? Sebab dia compress dalam keadaan menurun. Bila dia reverse, bermakna reverse tu akan jadi buy. So now kau dah tahu dah benda ni opportunity untuk dia reverse tu dah ada. Tinggalnya untuk apa guys? Tinggalnya adalah untuk mencari di mana tempat yang aku boleh dapatkan untuk aku tekan entry. So kalau ada compression setempat along the way dia tengah buat apa? Trend tu, korang just marking tengok je lah. Tengok ada tak, boleh tak engkau untuk entry tersebut. Daripada kau tunggu kat atas ni, ada tak penambahbaikan yang korang boleh buat? Betul tak?
Kalau boleh tambah baik macam ni, ataupun boleh nampak structure tu dia tengah nak bina dan sebagainya, tak payah tunggu dah yang dekat atas tu. Contohlah, ni contoh untuk yang Lok tunjuk tadi. Kan? Macam yang Beto tunjuk previously yang Lok push trend line yang Lok tunjuk tu kan. Mana Mari kita pergi jap. Trend line tu tak salah pun. Tapi dia boleh improve. Dia boleh improve untuk faham. Ya Ni masa kita nak improve. Okay, kita tengok. Semalam ramai yang win. Loki ada masuk. Dia demam ke? Yang ni contohnya. Yang Lok hantar ni. Boleh. Trend line ni boleh. Nak connect boleh. Tapi macam Beto cakap lah. Trend line yang Lok connect-kan ni, dia banyak benda yang boleh improve daripada sini. Antara yang boleh improve tempat-tempat yang Beto kotakkan lah. Kalau compression setempat, why not pergi kat time frame kecil, tengok compression setempat daripada M15 ni. M15 punya kotak, compress setempat. Bila pergi dekat M5, akan ada structure buy dulu. Ni achievable je 30 pip. Yang ini achievable je. Yang ni achievable je kat 30 pip kalau Lok nak cari 30 pip lah. So banyak gila setup yang achievable untuk trigger 30 pip. Daripada compression setempat, kan? Benda-benda yang boleh kita tumpukan lah. Contoh maksud Beto macam mana? Contoh, katakanlah ada trend line yang korang boleh hubungkan kan. Macam ni. Macam mana lagi lah? Nasib badan ada tuan tak dipeduli. Dah Contoh macam ni. Simpan kat sini. Apa yang dia dapat, simpan aku lama-lama. Kalau dia lepas, Boleh tak macam ni bro? Boleh lah. Boleh je. Resistance pertama, resistance kedua. Tapi ada tak compression setempat? Fokus kat sini je lah. Saya nak fokus kat sini. Boleh improve. Trend line tu, bahagian untuk tengok boleh improve. Tengok kat sini. M15 dekat sini, dia buat compression setempat. Pergi dekat M5, tengok ada ke tak trend. Kalau tak ada, tak apa. Kalau tak ada, kau tahu. Kita tak apa tu sebab kita tak boleh buat apa-apa. Kalau ada, inilah di mana kita punya masa untuk beraksi. Contoh, achievable 30 pip. So ada je execute dekat M5. Kalau M5 tu keluar structure. Kalau tak biasa dengan M1, last dekat M5 je. Tak payah pening-pening kepala dekat M1 nak buka. Tak payah. Sebab dia sampai dekat M5 pun dah berlambak. Dah banyak. Okay. Boleh kan? Lepas ni improve. Semalam M5 banyak setup Beto lah. M5 saja banyak lah. Malam M5 saja M5. Ni ada untuk buy. Yang ni buy. M5 keluar. Ni sell. Ni buy. Sell balik. Buy balik. Yang buy balik ni tak banyak. Ni tak banyak lah ni. Ni lebih kurang 2610. Ni 20 pip. Yang ini start entry 2609, 261. Ni lebih kurang 70 pip. Yang ini lebih kurang 100 pip. M5 banyak semalam. Ni pun ada. Kalau nak ambil semua M5 banyak lah. Sebab tu Beto pun tak ambil semua. Beto tak pergi dekat M5 semata-mata. Beto bukan jenis orang yang pergi dekat M5 je. Sebab kat sini pun boleh juga nak ambil untuk M5. Betul lah. Beto akan turun satu. Ini siang. Achievable ni 30 pip juga ni. Ni 50 pip. Achievable untuk 30 pip. Kalau Lok ambil yang compression setempat kan. Lagi. Share lagi. Ni
Ini lock yang share, lock lah yang faham lepas ni. Orang lain pula tak faham. Kadang-kadang saya ikut Wan Suri. Tapi saya biar dia entry dulu. Bila gol libas, saya close je. Ada pula macam ni. Kadang-kadang saya ikut Wan Suri pula, jangan ikut orang ni. Buat sendiri je. Ikut orang tu makan tahi lagi, kita pun makan tahi. Sebab kita tak tahu. Dia lebih baik buat sendirilah. Sebab kita yang buat pilihan tu. Sama ada nak buy ataupun nak sell. Saya betul bukan tak nak buat sendiri. Kalau saya buat sendiri mesti gagal. Itu selalunya negative thoughts. Sebenarnya semua orang boleh buat. Semua orang datang daripada kegagalan sebelum ni. Kalau Beto rasa buat sendiri tu susah, Beto pun daripada dulu sampai sekarang aku join signal provider. Okay, boleh? Alright. So improvekan bahagian nak tengok tu lock. Kan? Lock ada buat kan yang compression setempat je kan? Try untuk tengok. Sometimes opportunity tu dia datang awal sikit. Dia tak adalah kita nak tunggu lama-lama tak. Kita nak tunggu breakout ni kan. Kita pun tarik trend line. Bila lah dia nak break pun boleh break sampai atas. Barulah kita nak point entry. Entry dia tak pergi jauh kan. Dia pergi dalam 30 pip. Yang ni pun dia pergi dalam 30 pip juga. Kalau yang lock ambil ni. Mana? Breakout pakai yang ni ni kalau tak, yang ni tak sampai lah kot. Dia sampai. Tak sampai 27 sesuatu. Tarik trend line macam ni. Along the way dia turun ni ada lagi satu trend. Kita fokus kat sini. Yang baru-baru kat bawah ni lagi ada compression setempat pula. Boleh lagi narrow kita punya vision tu. Kat mana kita nak fokus. Lagi. Ada yang nak share lagi? Dekat mana korang buat mistake? Ataupun kat mana korang lost? Ada juga trend line yang apa? Yang memang korang pakai dan dia lost. Sama ada dia datang dekat SL dulu baru dia pergi, ataupun dia datang dekat, ataupun dia terbalik. Contohnya macam ni. Tengok dia tunjuk kat korang. Ni ada satu setup sell. Support pertama, support kedua. Korang pun entry lah. Entry kat sini, SL kat sini. Member pun turunlah sampai 50 pip. Kau target 50 pip je. Member pun turunlah sampai 50 pip. Tapi sebelum member nak turun tu, dia langgar SL dulu. Kan? Lepas tu kau tanya Beto, apa salahnya Beto saya kat sini? Dia salah guys. Ni bukan salah. Ni memang dia dah langgar SL. Ini fahaman yang sama lah. Kalau Beto nampak structure macam ni dan Beto nak entry pun, Beto akan entry macam ni. Tapi kalau dia dah langgar SL dulu, baru dia turun, nak macam mana? Kita punya plan tu gagal lah. Tapi dia tak ada salah. Dia adalah benda yang memang macam tu. Faham tak? Dia memang benda yang memang kita apply. Okay. Mungkin lah sebabkan benda lah ni, mulalah nanti ada setan-setan yang bisik kat telinga kita. Lepas ni kita tak payah letak SL. Apa berlaku guys kalau lepas tu kau tak letak SL? Katakanlah kau jumpa satu setup, kau tariklah trend line sini. Sebabkan kau tak letak SL, katakanlah kau tak letak SL, member terjun je terus. Tak termenung. Betul tak? Setup ni adalah setup yang regularly kita ambil. Setup ni, consider setup ni betul.
Tapi sometimes dia tak boleh nak terjun dalam keadaan momentum. Sebenarnya biasanya kalau dia terjun dalam keadaan momentum ni, lepas dia turun je. Dah tak ada dah nak retrace ataupun pullback. Pullback ni bukan benda yang wajib perlu price ni buat. Okay. Sometimes sebab kita ambil benda yang dah breakout, kadang-kadang dia tak pullback. So kita jangan jadikan pullback ni adalah satu benda yang wajib. Akan tetapi kita boleh control. Kalau dia pullback, kita nak dia pullback sampai mana. Kita ada option kita based on technical. Kenapa Beto ambil technical yang ada dekat nearest resistance ataupun nearest support? Here's the reason guys. Kenapa technical Beto kalau SM nya dekat nearest resistance, kalau untuk sell, kalau buy nya dekat nearest support. Ni logik je. Beto cerita apa yang logik daripada apa yang kita ambil. Kita ambil Okey, satu. Kalau price ni dia dah lebih daripada resistance ataupun support, SNR lah, dah lebih daripada SNR yang ada untuk SL kan, kita pun letaklah entry kita untuk sell, tiba-tiba dia patah balik. Kalau dia lebih guys, kalau dia lebih daripada kita punya SL, yang pertama, kalau tak ada SL, apa yang kita berharap? Agak-agak korang apa yang korang akan berharap kat sini? Bila price ni naik lebih daripada SL kau, apa yang kau akan berharap? Acik cerita. Ha. Betul, tunjuk lagi sekali lah. Kalau SL korang exit macam ni kan, korang ada SL dekat nearest resistance. Okay. Betul nak cerita ni, apa purpose Betul letak SL dekat nearest support ataupun resistance, nearest SNR yang ada kan. Kalau price ni dia naik, korang tak nak letak SL dekat nearest resistance. Macam dalam konteks yang Betul tengah tunjuk sekarang ni adalah setup sell. Dia naik. Agak-agaknya apa yang korang, yes, korang akan berharap turun semula. Betul tak? Normal, manusia. Kita akan berharap dia turun semula. Dalam kita berharap tu, tuan-tuan dan puan-puan, pernah tak satu kali tu berharap kononnya kita nak refer kepada teknikal yang ada? Okey. Time frame yang naik adalah time frame M15. Katakanlah. Aku ada lagi 12 minit sebelum M15 close. Price ni tengah naik. Kau tak letak SL dekat nearest support. Atau nearest resistance. Dalam konteks ni kau tak nak letak SL. Price ni tengah naik. M15 waktu tu nak tunggu close lagi 12 minit. Katakanlah M15 nak close lagi 12 minit. Baru 3 minit je dia bergerak. Kau pernah tak kena yang dia zas? Kau punya harapan untuk tunggu candle close. Aku akan cut loss entry ni kalau candle close. Tiba-tiba dia dah naik sampai atas ni. Pernah tak guys? Ada yang pernah berlaku. Letak ada SL ni. Tapi tak letak SL. Lepas tu, aku nak cut loss. Tapi nak cut loss aku nak tunggu M15. Tunggu M15 close. M15 sebelum close dah terpacak lagi tinggi. Akaun korang pun MC. Ini salah satu reason kenapa kena letak SL dekat nearest support. It's okay kalau aku loss, aku akan loss amount yang aku agree untuk aku loss. Kalau korang biarkan setup tu daripada hanging, tak ada SL, price tu melambung naik, itu kau tak agree pun untuk loss banyak tu. Kau hanya panik je. Uish, dah banyak dah ni. Tekan lah close. Uish. Nasib baik aku close mat. Dia naik lagi. Kita tak nak macam tu. Kita bukan kerja kita nasib-nasib ni. Tak nak lah. Tak nak. Okay, satu. Yang keduanya, kenapa dekat nearest support ataupun resistance untuk Beto jadikan SL? Satu, kalau dia dah break nearest support ataupun resistance, let's say katakanlah dia break. Guys, dia dah break apa? Dia dah jadi SNR breakout. Betul ke tak betul?
dia dah break resistance yang ada. So by logic akal kita belajar SNR basic, SNR break, support ataupun resistance yang break, bermakna dia dah tak respect level-level yang ada. Level-level resistance yang ada ni dia takkan respect kalau dia close. Dia naik, dia close. Maknanya dia dah tak respect. Betul. Sebabkan itu, kenapa SL-nya betul letak dekat nearest support ataupun nearest resistance. Itu purpose-nya. Satu, aku tak nak benda tu aku close melambung-lambung nanti dalam keadaan yang panik. Yang keduanya, kalau dia close dekat situ, bermakna dia close dalam keadaan dia break. Untuk fahaman aku, SNR break ni bermakna level support ataupun resistance yang ada kat situ, dia dah tak respect. Bila tak respect ni, makna dia tak respect. Makna dia tak, chances untuk dia sell balik kat sini, lepas dia dah close tu, dari katakanlah daripada 50-50, dia jadi 30 ke 70. Dia dah lebihnya adalah untuk gagal. Sebab apa? Sebab basic ataupun asas kepada SNR break adalah bila dia dah tak respect price level, resistance ataupun support yang ada sebelum ni. Itu je. Boleh faham? Itulah sebabnya purpose kenapa Beto letak SL ni, Beto letak dekat nearest support ataupun resistance. Tapi Beto faham, ada setengah daripada orang dia akan lanjutkan sikit, it's okay. Kalau dia dalam keadaan yang macam mana orang kata, kalau dia dalam keadaan yang dia agree, kalau letak SL kat sini, aku akan loss banyak ni, tapi aku extrakan sikit sebab aku okey je kalau extra sikit. Boleh, as long as dia bukannya extra yang melampau-lampau sampai 70, 80, 100, 60 pip. Dia jangan extra yang melampau-lampau. Okey. Sebab kebiasaannya setup kita tak akan dapat setup yang lebih daripada numbers tu. Kita akan dapat in between. Paling ranggi pun kita akan dapat 40 lebih. Ataupun sharp 50 lah. Okey. Boleh Okey, dapat tak? Dapat tak sesuatu? Itu je purpose dia kenapa SL tu. Sebab Beto dah pernah alami sebelum ni. Di mana SL tu Beto tarik tinggi. Bila loss, Beto tak agree pun dengan losses yang ada. Tu satu. Yang keduanya, bila Beto biar SL tu, kononnya adalah setup tu setup win. Bila Beto biar SL tu, setup tu memang setup win. Tapi sebelum dia win tu, duit aku dah habis. Akaun aku dah mula kena tendang. Stop out, stop out, stop out. Sebab dia naik tu terlampau tinggi. Bila jadi macam tu, Beto kena ada satu solution. Macam mana aku nak solve problem yang ada ni? Antara caranya adalah letak SL dekat nearest support ataupun resistance. And another thing adalah setiap kali price ni dia naik mencanak-canak, tiba-tiba dia turun. Macam ni kan. Dia naik, tiba-tiba dia turun ni kan. Dia akan ada structure baru yang dia akan form. Okay. Kalau betul lah dalam konteks ni dia naik, dia langgar SL kita, lepas tu barulah dia turun. Kalau betul dia nak sell, dia akan form new structure untuk sell tu. Selalunya dia akan ada structure-structure yang baru untuk dia form. Turunlah, dia tak percaya tengok. Kalau dia turun, kalau korang turun dan dia keluarkan, korang boleh pick up another entry dengan SL yang berbeza. Compare dengan kalau korang biar dia tergantung naik. Faham tak? Okay? Alright. Itu purpose dia. Itu sebabnya Beto tak nak losses tu merapu-rapu. Sini dia keluar dekat time frame M1. Lepas dia turun, dia keluarkan balik structure. Kalau betul dia nak sell, dia akan keluarkan balik structure tu. Jangan risau, jangan gentar. Dia akan keluarkan balik structure tu. SL kau pun dah jadi SL lain. Entry je dah balik. Okay. As long as dia adalah structure yang sama lah. Janganlah pula kat sini kau dah nampak sell. Kau nampak sell kat sini. Structure naik dalam keadaan compress. Kau dah ada breakout. Kau dah masuk dah pun sell. Tiba-tiba price ni langgar kau punya SL. Kat sini kau pergi masuk buy pula. Analisa korang dia tak jadi dua. Macam Beto cakap, analisa kita ni akan jadi satu direction saja. Kalau korang punya analisa jadi dua, problem. Jangan ambil entry tu. Jangan entry nak balas dendam. Okay? Alright? Boleh? Okay, tu lah antaranya. Kenapa Beto tak nak berharap? Satu sebab tu lah. Memang tak nak lah guys.
Macam biar SL terapung-rapung. Itu kau berharap lepas tu member naik lagi. Engkau pun tak agree yang kau akan loss banyak tu. Agree ni maksud kau tak bersetuju pun dengan losses yang kau hadap tu. Sebab apa? Sebab member melambung-lambung naik kan. Kau cakap, tak boleh lah. Aku tak boleh lah loss banyak ni. Itu yang kau cakap. Tapi waktu kau hadap tu, dia lebih kepada panik. Takut duit tu habis. Kita buat decision ni, kita nak buat decision dalam keadaan peace. Peace of mind. Tapi kalau kita tengah panik, decision tu selalunya tak best lah. Kita tengah takut. Takut sangat ni. Okay. Alright. Pernah lepas tu rasa sesak nafas. Selalu macam itulah. Okay. So, anggap je setup ni boleh loss. Macam ni kan. Tapi kalau dia bagi lagi sekali, kau hejut je lagi sekali sebab kau tahu yang dia trigger aku punya SL tapi sebenarnya dia nak sell sebabkan dia keluar lagi sekali structure untuk sell, kau ambil structure untuk sell lagi sekali. Tapi macam ni dia turun dalam keadaan compression, tahu-tahulah, faham je lah. Maybe dia tak boleh pergi, tak boleh pergi jauh dalam untuk setup ni. Okay. Alright, so ni adalah apa yang berlaku semalam. Semalam majoritinya lebih kurang kita ada lebih kurang 1, 2, 3, 4. 4 setup. Tapi dalam 4 setup ni hanya ada yang ini maksimum TP dia adalah 60 pip. Yang ini maksimum TP je tadi berapa pip ah? Maksimum TP-nya adalah lebih kurang tinggi lah ni. 48 pip. Yang untuk sell ni 100 pip. Ini dia datang waktu malam untuk sell ni another 100 pips. Untuk buy yang kat bawah ni siapa yang masuk M5 tu, betul tak masuk. Tapi betul tak nak claim lah yang ni. Lepas tu yang sell dekat sini lebih kurang daripada M15 compress setempat, dia bermain di level sama, dia turun, lepas tu dia naik balik dekat level sama, lepas tu dia turun balik kat level sama, lepas tu dia naik balik. Kau buat satu kotak, kau turun time frame, tengok M5 keluarkan trend, support pertama, support kedua, tunggu breakout, the first entry after breakout. Yang ini adalah lebih kurang 75 pip maksimum dia turun. Okay. Alright. Ni setup yang semalam. Setup 2 hari lepas kat sini hanya antara setupnya lah. Ni compression setempat. Bila dia naik, lepas dia turun kat level sama, naik balik, turun balik kat level sama. So ini antara compression setempat, ulang lagi benda sama. Pergi dekat time frame 5, tengok. Lepas buat kotak, pergi kat time frame 5. Nampak apa kat time frame 5? Resistance pertama, resistance kedua, resistance ketiga, breakout. Breakout entry lah. SL lebih kurang 37 pip maksimum sampai support kat bawah ni. SL-nya 37 pip. Ini TP 100 pip maksimum. Bukan maksimum. Yang kita nak boleh aim 100 pip. Ni satu setup. Tapi setup sebelah ni setup yang berbeza sedikit. Setup sebelah ni adalah setup continuation. Continuation ni sama je. Price turun dalam keadaan momentum. Lepas tu dia stop dia punya momentum and then pergi kat time frame yang lagi rendah untuk tengok apa structure yang dikeluarkan. Tapi dia keluarkan dekat time frame M1 lah. Dalam konteks ni dia keluarkan dekat time frame M1 di mana M1 keluarkan compression menaik. Mana tadi? Belakang lagi lah. Ni. Price ni naik dalam keadaan compression and then dia buat breakout. First entry SL dekat sini 24 pip, 25 pip lah. TP max, bukan max, TP boleh achievable untuk 100 pip. Ini 2 hari lepas. Walaupun dia pergi sampai 340 pip, kita kan tak peduli. Kita ambil 100 pip saja bos. 300 pip. 300 pip lah. 100 pip saja. Okay. Alright. So ni dua setup. Dua setup yang berlaku semalam. Semalam dan 2 hari lepas. Ada apa-apa yang korang nak tanya ke? Ataupun korang hadap ke? Ada yang entry dekat sini semalam kan? Support pertama, support kedua 2 hari lepas. Sorry. Siapa entry kat sini 2 hari lepas? Ini pun antara satu setup juga.
yang ada yang masuk SL macam ni tau. Lepas tu tengok balik siapa yang entry macam ni malam 2 hari lepas. Sabantar. Sabantar kawan dengan kawan. Sabantar. Ni siapa? Ni Zam Oh, laju je tarik. Oh, tak ada lah laju. Price dah turun jauh juga ni. Tarik dari BE Yang 15 yang ini Azmi pun masuk, Zam pun masuk kan. Ni SL ni berapa pip? Jap. SL lah. Ni boleh improve lagi Azmin. SL ni kalau dekat-dekat macam ni, sebab kadang-kadang kita tak nak lah dia trigger yang ada dekat sini dulu baru dia pergi kan. Kalau dekat-dekat macam ni ada resistant kedua rapat je ni. Beza pun dalam lebih kurang 4, 5 pip ke, 5 ke 10 pip tu kau ambil je yang maksimum. Okay. Sini SL-nya, ambil je yang maksimum. Instead of pakai yang dekat sini, ada beza sikit-sikit lagi ni, ambil je maksimum. Ni ambil. Beza dalam 2 pip. Nah, itulah yang boleh improve. Ni ambil je maksimum. Okay. Alright. Boleh So setup ni boleh pergi berapa pip? 100 pip juga. Ni 100 pip juga. Alright. Banyak setup. 100 pip. Ni 100 pip. Ini 100 pip. 100 pip. 2 hari lepas 3 setup 100 pip. Semalam 1 setup je 100 pip. 2 setup yang lain 60, yang ni 70. Korang carilah titik yang pertemuan. Titik pertemuan. Titik average. Saya, Hakim Husaini pun masuk juga Entah. Okay. So basically macam biasa, betul nak remind korang benda yang biasa, benda yang ulang. Korang jangan bosan je. Trade ni tapi at some point dia akan bosan lah kan. Benda yang sama, layan time frame untuk harian je. Okay. Korang hanya perlu buka H4 ni sekali-sekala je. Macam hari ni ke kau nak buka, buka lah. Buka hanya untuk tengok je. Ini dia dalam keadaan kompres. Ini pun dia dalam keadaan kompres juga ni. Dia tak diturun dalam keadaan momentum, dia tengah kompres. Tapi tak ada input yang betul-betul boleh bagi korang entry. Abaikan je. Sebab sometimes ada input yang betul-betul boleh buat korang entry pun dia melambung-lambung juga. Sebab H4 kan besar. Just untuk ambil tahu H4 ni dalam keadaan yang macam mana. Kalau korang dah tahu H4 ni dalam keadaan momentum, untuk sell, korang ambil sell je. Kalau momentum untuk buy, korang ambil buy je. Daripada time frame kecil. Itu saja. Kalau korang buka H4, H4 ni dalam keadaan compression. Bermakna yang penting untuk korang tengok is either compression tu setempat ataupun compression tu dia bagi structure. Maksudnya dia compress menurun ataupun compress menaik. Contoh macam ni. Price ni compress menurun. So adalah chances untuk naik. Okay, tapi still tak boleh entry daripada H4. Kena pergi dekat time frame kecil untuk tengok apa structure buy yang dikeluarkan. Tapi kalau compressionnya menurun macam ni, dia ada chance untuk naik. Tapi kalau compressionnya menaik, macam ni kau tengok price ni compressionnya menaik katakanlah kan. Maknanya kau ada chances untuk cari setup sell. Macam itu je. Untuk ambil maklumat info yang berguna dekat time frame kecil. So, itu satu. Lepas tu, secara harian macam Beto pesan sebelum-sebelum ni pun, secara harian always pakai time frame H1 dan M15 untuk tengok H1 dalam keadaan kompres setempat ke ataupun M15 dalam keadaan kompres setempat ke, dan paling banyak mostly daripada M15 lah. M15 tu keluar structure selalu macam ni. Kalau korang boleh nampak price ni dalam keadaan yang macam mana sekarang, dalam keadaan compression setempat, tinggal nak turun je lah time frame, nak tengok apa trend yang dia keluarkan. Ada tak dia keluarkan yang macam ni. Better nak kena lukis untuk korang ni. Kompres menurun macam ni ke, ataupun ada yang buat kompres menaik ke, tu pakai time frame kecil. Untuk control apa yang time frame kecil, apa yang time frame kecil bagi, maybe dia akan buat dulu. Okay, boleh Alright.
So pergi dekat M15 boleh pecahkan lagi. Kalau M15 ni betul saya nampak serabut tak ada trend, orang boleh pecahkan macam ni contoh. Ini antara salah satu. Ni compression setempat. Boleh ambil. Tapi ni ini tak ada siapa lah nak trade pagi pukul 4, pukul 5, pukul 6 bangun pagi terus tekan entry. Lampau-lampau. Ha. Compression setempat ke, compress yang ada trend ke. Lepas tu ingat lagi satu, nak view. Nak view chart ni kan. Kalau korang nampak in between trend line ni, contoh macam ni, korang nampak trend line support tapi kat sini ada compression setempat. Try untuk tengok dulu compression setempat ni dalam keadaan yang macam mana sebelum kau nak tengok yang ni breakout kan. Sebab kadang-kadang dia bagi structure yang awal untuk sell. Dia akan keluarkan sell tu dulu dekat atas ni, barulah dia break M50 ni. Sometimes macam tu. Dia keluarkan yang awal dulu. Yang dia keluar awal dulu tu beduk je dulu. Sini kan. Ni compressor tempat pun ada, trend line pun ada. Mana satu korang nak pakai? Pakailah compression tempat ni. Okay. Alright. Macam ni. Resistance pertama, kedua, ketiga, dia compress setempat. Tapi compress dengan trend line resistance. Kat bawah ni ada compression setempat. Tengok. Apa yang dikeluarkan, apa yang di breakout, ambil. SL dia makin kecil. Tinggal nak tunggu untuk dia break ke tak break je M15 tu. Okay, clear Ada apa-apa soalan yang korang nak tanya? Always ingat tu je. Time frame nak control paling banyak M15 dan H1 lah. Untuk secara harian. Jangan buka H4 tanpa tujuan. Buka H4 daily, weekly, monthly, tak ada purpose. Buka tu tak ada tujuan. Untuk apa? Aku buka monthly ni aku tak tahu nak buat apa lah. Nak buat apa lah tengok monthly ni. Oh, lukis-lukis lah kat monthly. Oh, monthly kalau ikutkan dekat sini ada support. Pertama ada support kedua juga sini. Ni level-level yang aku nak kena tunggu lah ni. Support Lepas tu selebihnya dia dalam keadaan momentum. Engkau pun tak ada apa? Tak ada tujuan untuk kita rembat. Tak ada satu benda yang bermanfaat untuk short term. Belum lagi. Pergi kat weekly pun sama, tak ada satu benda yang bermanfaat untuk short term. Maybe ada kat sini satu. Ni level support yang boleh tunggu kan betul? Boleh tunggu kat sini satu. Contoh. Tapi secara harian kalau korang buka monthly, weekly, daily ni maknanya korang membazir masa lah. Sebab buka time frame yang terlampau besar untuk tunggu. So lebih baiklah kontrol H1 dan M15 sahaja setiap hari. Okay? Boleh? Ada soalan? Alright. Ada soalan? Tak ada soalan? Ada kucing lah pula. Okay. Sama balik. Sampai mana tadi? Ada soalan, Beto buka Sambil-sambil tu kita santai sikit. Sebab besok Beto tak live tau. Dan hari ni pagi ni free sikit. Lagi dia nak pergi bengkel je. Beto nak tanya, funded account untuk withdraw selalu Beto target berapa pips? Beto tak target pips, Beto target persen. Persen. Withdraw kita tak boleh selalu tau, withdraw. Tahu kan?
withdraw by weekly. Tak boleh selalu withdraw. Jadinya percaturan kena betul lah. Lepas tu tempoh masa nak tunggu withdrawal tu kita tak boleh trade. Bila tak boleh trade ni pisang lah guys. Korang nak progress, betul tak? Sebab tu lah orang buka banyak account. Selalu berapa persen? Kalau per trade dia target 10% untuk satu account. Untuk satu account. Untuk satu account tak ada persen yang wajib lah guys. Kalau minimum, kadang-kadang withdraw je berapa persen yang ada pun sebab jumlahnya besar. Kita okey dengan jumlah tu sebab besar. Tapi kalau korang nak target juga berapa persen, macam Beto untuk satu trade 5%. Tapi macam yang dia suggest, kalau ikut selalu orang suggest kan, orang buat suggestion dekat korang, dorang suruh ikut balik yang asal, targetnya yang asal. Kalau phase 1 korang kena ambil 8% ataupun 10%, korang kekalkan je 8% dengan 10%, korang withdraw. 8% dengan 10% korang withdraw. Sebab nak jadikan tu habit satu, yang lagi satu sebab kita dah biasa dengan numbers tu, memang aku kena withdraw banyak ni. Lagi satu, jangan hold berpuluh persen lah. Ada yang hold sampai 50%, 60%, 70%. Merepek-repek guys. Engkau satu kali kau bridge dia punya apa? Dia punya rule, account tu hilang mat. Bukan dia kisah pun. Ikutlah pada company mana yang ada company yang hilang mat account tu. Walaupun kita dah grow account tu puluh-puluh K, tak dapat lah sebab kita dah tiba-tiba keluar tamak kita. Servis kereta nak outstation. Betul nak pergi ni lah. Minggu ni nak pergi Pantai Timur. Lagi Pantai Timur je. Semalam dah servis dah. Tapi leaking lagi lah. Kena servis lagi. Mapping untuk hari ni tukar kereta betul, memang nak kena tukar dah tu. Okay. Mapping untuk hari ni betul banyak structure lah korang kena tengok. Kalau korang nak mapping yang sebelum dia sampai, antara level-level yang korang boleh check sini, antaranya level-level resistance yang ada sebelum dia sampai. Sini kalau dia dah sampai nanti korang boleh tengok. Korang perasan tak? Siapa kat sini yang dah kurang untuk tengok SNR? Ada tak? Dalam 40 orang ni yang dah kurang pun tengok SNR. Dia banyak rely on behavior market sahaja. Behavior market ni kena tunggulah. Betul just boleh bagi tahu kat korang lah. Sekarang ni janganlah entry sell dulu. Kau dah nampak price ni naik dalam keadaan momentum bullish ni, kau nak pergi entry sell. Kadang-kadang demam kita punya entry sell tu. Koyak poket. Saya dah kurang kan? Banyak dah kurang guna SNR kan? Okay, betul nak cerita dengan korang sikit Sikit lah. Betul, share sikit lah. Kadang-kadang kita ada SNR yang kita tunggu, betul tak? Kadang-kadang kita letaklah satu SNR ni. Kita pun tunggulah kat SNR tu. Contoh kat sini betul letak untuk resistance level. Sometimes kita tunggu.
Tapi kadang-kadang ada yang menyebabkan kita tak dapat entry sebab kita tunggu exactly untuk price ni sampai dekat sini, betul tak? Tiba-tiba price ni tak sampai pun situ. Dia keluarkan structure kat sini, dia bina structure, lepas tu dia keep on sell. Kita pun menung lah tengok. Sebab apa? Sebab kita ada marking yang dia tak sampai lagi untuk dia keluarkan structure. Betul tak? So, banyaknya rely on market behavior lah. Ada lah. Kadang-kadang ada letak. Kadang-kadang ada letak zone. Zone-zone M15 ke H1 punya zone. Tapi kadang-kadang tak sampai pun. So, zone-zone ni kau nak kena tunggu dia sampai. Sini kan. Dia boleh je sampai atas ni. Tapi nak kena tunggu dia sampai. Nak tunggu dia sampai ni tak ada structure pula nak keluar kat sini. Mesti ada punya. Dia naik, dia turun ni dia nak buat continuation ke? Oh, okey. Dia nak naik lagi. Saya tengok guide SNR sebagai guide. Boleh. Dah kurang tengok. Time frame besar yang akan consider juga sebab price selalu react. Selalu untuk time frame besar mestilah kan. Daily, H4, even H4 pun kadang-kadang kita letak juga level-levelnya. Daily, korang letaklah level-level support ni macam ni kan. Daily kan ada level support, letak. Sebab sometimes dia akan react. Dia sampai dia akan react. Tapi kita tak tahu. Kalau kita tak letak, kita tak tahu dia react daripada apa. Tapi dia nak react sekalipun, kadang-kadang dia kena keluarkan structure lah. Ada juga reaction yang tak keluarkan structure. Kita pun pelik. Kenapa lah dia react ni dia tak keluarkan structure? Check balik time frame besar. Mesti ada tempat-tempat yang dia boleh trigger. Tapi kalau dia tak keluarkan structure, kita tak boleh tekan entry lah. Kita bukan blindly entry daripada zone ataupun kita bukan buta-buta, membabi buta tekan entry daripada SNR punya level, tak. Sebab kita tahu dia punya win rate macam mana. Kalau macam gitu, mana-mana SNR ataupun level-level yang ada kita boleh pick kan. Tapi level-level yang ada ni macam ni, resistant level. Memang langgar je Mat. Kan? Tak ada ihsan punya langgar je. Resistant level. Ni sikit punya banyak resistant level 1, 2, 3, 4. Dia dah langgar. Peduli pula dia. Nak 4 kali langgar ke, 6 kali, 1000 kali ke. Kalau dia dah start bagi momentum, dia memang bagi momentum tu. Menung lah siapa yang tunggu. Ni. Sebab tu kita cakap kita bukan blindly entry daripada SNR lah. Tapi just untuk tahu. Kenapa kau react ke situ? Oh sebab ada SNR. Tak bermakna kita nak kena tahu tu kita nak kena entry lah. Entry patah balik dekat market behavior. Market behavior ni yang bantu banyaknya pun untuk entry. Alright, okay. So untuk hari ni percaturan dia sama ya Azhar. Percaturan dia tetap pakai H1 dan M15. Once dia compress, bermakna ada chances untuk dia turun. Hari ni beri perhatian sikit. Hari ni 8.30 malam jap lagi waktu Malaysia akan ada CPI, core CPI, CPI monthly dengan CPI yearly. Okay. Uh, ini news besar. Lepas tu dia selitkan lagi satu unemployment claim. Regular news untuk mingguan. So korang kena hati-hatilah. Berlambak gila news. 4 news straight dia akan keluarkan data. Korang akan tengok lah. Kalau dia bagi entry awal, pipsnya kecil, masuk. Kalau entry-nya dia tak bagi daripada awal, korang tunggu je structure keluar untuk continuation ataupun sometimes dia kadang-kadang dia dummy dulu. Kita ambil maklum yang peristiwa CPI bulan 8. Bulan 9 bila lah CPI? Ni.
Kadang-kadang dia membongkak dulu. Orang dah celebrate dah ni. Apa yang orang dah celebrate? Orang dah celebrate untuk buy. Betul tunjuk ni pukul 8.30 waktu news tu announce. Dia spike lah atas bawah kan. Atas dia naik, lepas tu dia turun bawah pula. Orang dah celebrate lah untuk buy ni. Oh dia dah naik, ye. Tapi actually ini 8.30. Lepas daripada tu tak ada dah. Naik-naik. Selamba je member turun 200 pip tanpa rasa bersalah. So kita pun boleh buat. Tapi orang tengoklah waktunya dia bukan bagi waktu CPI. Sometimes dia tak bagi waktu yang sama. 8.30 news announce, pukul 8.45 tu baru korang boleh ambil. Yang ini dia bagi setup pukul 9 lebih sikit. Dia bagi setup, lepas tu baru dia continue balik direction yang sama. Lebih kurang pukul 9. Ni another setup yang dia bagi, tapi SL dia besar lah. SL dia besar, kena pakai balik structure time frame kecil, dia bagi lagi 100 pips. Secara total ni dia turun daripada sini sampai sini lebih kurang dekat 300 ke, 300 ke 400 pip. 300 pip. Bukan waktu news. Okay. Orang kena check tu. Kadang-kadang orang bila dah nampak price news dah jalan jauh, dia dah give up dengan kehidupan dia. Janganlah. Kena check. Ada rezeki dia akan keluarkan structure balik. Kalau tak ada structure bermakna tak adalah rezeki untuk grab malam tu. Dan bila dia keluar structure tu, bila market volume tengah tinggi, structure yang dia keluar tu pandai-pandai lah korang. Sebab structure contoh macam ni. Structure keluar tapi nak ambil tu. Nak ambil tu. 90 pip ni SL. Ni pandai lah korang tengok pada dia punya continuation. Nak ambil tu akan jadi besar sometimes. Itu sebabnya kalau dia keluarkan structure lebih awal, SL dia kecil, masuk. Tapi kalau dia tak keluarkan structure, lepak dulu. Bagi data tu keluar, lepas tu tengok. Cari continuation. Ada continuation, masuk. Kalau tak ada continuation, besok pun boleh trade. Betul tak? Lagipun untuk daripada hari Isnin sampai hari ni, dah berapa banyak setup yang keluar. Saya tengok guide SNR sebagai guide. Daily mesti react dengan SNR. Selalu kita akan tengok SNR time frame besar lah. M15, betul CMP sekarang. CMP dekat sini tau. CMP sekarang. M15 tu boleh dikira zone sell ke untuk menunggu. Sebab tempat dia buat terjunan. Okey. Sama je Aish dengar Macam contohnya kat sini ada zone sell. Betul nak tanya lah Aish. Price ni kalau Aish tengok dia naik dalam keadaannya macam mana? Tempat menunggu yes boleh buat. Tapi kalau dia dah naik macam ni, janganlah. Skip je. Zone ni jangan membazir tenaga, membazir peluang untuk tarik satu zone. Tak payah. Skip je. Kalau nampak dia naik dalam keadaan momentum, skip je zone-zone tu. Tunggu dekat next opportunity. Maybe dekat atas ni ke, maybe kat sini ke untuk dijadikan. Ataupun paling mudah tunggu je dia tunggu dia bina dia punya structure. Macam ni kita nampak dia naik lagi dalam keadaan momentum bullish kan. Kalau betul dia nak sell, dia akan stop lah kejap. Dia bina je compression tu. Orang akan nampak dia bina compression tu. Katakanlah kita dah collect 100 pip. Lepas tu price sambung jenam. Boleh tak kita masuk balik? Blindly masuk tak boleh lah. Sama macam ni kan. Price ni dia dah junam. Dah ambil 100 pip. Tiba-tiba dia junam lagi. Boleh tak kita masuk? Betul nak tanya lah. Kita boleh pastikan ke yang kita masuk tu bukan waktu kat sini? Ni, dekat ni. Waktu kita dah TP dah 100 pip. Tiba-tiba kita rasa macam kita nak masuk lagi, nak ride dia punya momentum. Boleh tak kita pastikan yang ini bukan waktunya? Sebab apa? Betul tunjuk kat sini. Sebab ini dia buat rejection ni sampai atas ni. Kalau boleh pastikan, macam mana kaya pun betul tak tahu, tapi kalau boleh pastikan, sila ambil. Tapi kalau tak confident yang kau punya entry tu selamat tanpa dia buat rejection, tak payah ambil.
Sebab kadang-kadang rejection dia ni bukan sikit-sikit. Macam ni kan. Rejection ni bukan sikit-sikit guys. 100 pip punya rejection. Dia nak close candle baru, dia nak buka candle baru, dia naik sampai 100. Kau dah dekat 95 pip lah. Dah gone dah akaun kita, barulah dia turun balik. Yang nasib. So why not kita improve situasi macam ni. Instead of kita buta-buta je main masuk je sebab kita nak ikut trend price ni turun dalam keadaan momentum, buka lah structure-structure yang ada dekat M5 ke M1 ke untuk ambil. Tapi betul bagi tahu siap-siap lah, kalau price dalam keadaan momentum senang kau nak buat keputusan. Sebab price tu dalam keadaan momentum untuk sell. Kalau price tu bukan dalam keadaan momentum, kalau kau pakai M1 jadi susah lah. Sebab yang kau cari adalah engkau akan jumpa structure-structure yang terbalik-terbalik sometimes. Sometimes macam ni. Buka M1, kat sini ada contoh kat sini ada resistance pertama, ada resistance kedua. Kan dah terbalik. Tak nak lah macam ni. Structure yang ada kat mana kat sini. Baru masuk. Okay. Kena ada disiplin lah. Dia tak boleh beduk je. Ni saya pun pergilah dekat time frame M1 dia tu. Bila saya pergi dekat M1, saya niat nak ambil continuation tau. Tapi kan, tiba-tiba kan, saya nampak tak ada pula cara untuk saya ambil continuation dekat sini. Macam mana habis tu dia keluarkan structure terbalik. Waktu korang handle real punya situation, kau akan datang thoughts yang berbeza-beza. Kalau kau faham, kalau contoh macam ni tau. Siapa kat sini, korang kena check balik siapa kat sini yang dia keliru dengan apa yang betul ajar ni, maksudnya dia keliru macam ni. Oh, price ni dia turun dalam keadaan compress. Selalu compression dia nak reverse. Lagi mesti dia reverse punya. Kau pun masuklah buy, siap-siap. Oh, nanti dia reverse lah. Oh, lagi kat sini dia reverse dulu. Lepas tu nanti dia nak turun, mesti dah dia keluarkan structure sell semula. This is the thing guys. Kalau korang confuse dengan ayat-ayat macam itu, selalunya korang confuse tu sebab korang pakai dekat time frame yang sangat kecil, M1 contohnya. Korang tak letakkan time frame yang besar tu rupanya macam mana. Besar ni bukan kita buka daily, weekly, monthly. Kita nak buka M15 H1 tu untuk tengok dia dalam keadaan yang macam mana. Kalau kau dah tahu dia dalam keadaan momentum sell contohnya. Kalau korang sendiri dah tahu member ni dalam keadaan momentum sell, momentum bearish, dalam keadaan momentum bearish, kau akan buang siap-siap yang benda-benda tu. Oh, jagi M1 compress dia mesti nak reverse. Tak payah sebab semua yang kau cari adalah tertumpu ke arah untuk sell, untuk continue. Faham tak? So korang kena tahu time frame besar ni condition ni apa. Nak pakai time frame kecil pun kena tahu tak time frame besar conditionnya apa. Kalau time frame besar conditionnya dalam keadaan momentum, jangan cari yang terbalik-terbalik dekat time frame kecil. Sebab korang akan jumpa yang terbalik-terbalik tu. Okay, alright. Boleh pastikan dengan pembinaan selagi. Betul. So abaikan sampai kalau price tengah momentum, tunggu dia stop momentum dan buat structure sell di low time frame. So abaikan sampai kalau price ni di tengah momentum. Sampai kalau price tengah momentum. Tunggu dia stop momentum dan buat structure sell di low time frame. Sama lah. Betul lah. Macam ni kan. Kalau price ni nak reverse, dia dalam keadaan momentum. At least dia stop lah dulu momentum tu. Betul tak? At least dia stop dulu momentum tu, barulah boleh fikir-fikir yang dia nak apa? Dia nak change direction. Tapi jangan simply pakai stop momentum untuk tukar terus direction. Kadang situasi macam ni kan. Price ni dalam keadaan momentum. Ni kadang-kadang benda-benda ni semua yang betul ajar ni dia kena ada logik akal sikit. Contohnya price macam ni. Dia dalam keadaan momentum bullish. Kenapa betul tak marking kat sini untuk continuation? Kenapa kat sini betul marking untuk continuation? Cerita. Apa perbezaan dia dekat sini boleh ambil continue untuk sell tapi kat sini tak boleh ambil continue untuk buy? Cepat.
Kenapa? Itu satu hal lah. Kenapa kita tak ambil continuation untuk buy dekat situ, kenapa kita ambil continuation sell dekat sini? Sini kita tak ambil continuation untuk buy, sini kita ambil continuation untuk sell. Sini boleh reverse, sini kenapa kita tak fokus untuk reverse? Satu guys, kita dah kecilkan kita punya scope. Every time price ni dia nak reverse, setiap kali dia nak reverse, dengar nak reverse, dia akan compress dalam keadaan yang dia nak reverse. Contoh dia nak reverse sell, dia akan compress menaik. Kalau dia nak reverse buy, dia akan compress menurun. Faham? Kalau korang nampak price ni bukan dalam keadaan compression, dia naik lepas tu dia turun, abaikan. Kalau boleh abaikan, abaikan. Tak perlu nak entry. Okey? Boleh Ni satu. Kalau price ni sebab apa? Sebab nanti kat sini kau pun ada juga price ni bukan dalam keadaan compress juga, tapi dia tak reverse pun, yang ni dia reverse. Betul tak? So ambil satu je. Any reversal perlu create structure reverse tu. Kalau tak ada, abaikan. Itu satu. Cara yang kedua adalah tengok dekat time frame kecil ni dalam keadaan yang macam mana. Kalau kau nampak dekat sini, ni logiknya kat mana yang betul nak cakap pasal logik ni. Kalau korang dah nampak price ni dah memang kau buka dekat time frame kecil, kau nampak dia dah naik macam ni. Takkanlah kau nak ambil continuation. Betul tak? Sini ada naik dalam keadaan compress. Takkan nak ambil continuation. Tiba-tiba pula dia bagi breakout. Dah lah dia compress, dia bagi breakout pula tu. Tiba-tiba kau nak ambil continuation. Tak make sense. Okay. Kalau macam ni tak ada. Tak ada compression yang reverse. Breakout pun tak ada. Yang ada kalau turun time frame lagi kecil, dia ada compression untuk sell. Turun lagi. Supaya korang tahu macam mana nak handle dengan logik akal kita. Kita boleh tahu semua benda ni. Dengan kita faham behavior market tu macam mana. Price ni naik dalam keadaan compress. Kan lagi cari buy pula bos. Mesti dah cari sell. Betul tak? Dah naik macam ni, tiba-tiba cari buy pula. Takkan kita nak letak kita punya harapan tu daripada harapan kita dekat sini disebabkan oleh M15 kita tadi, dia stop dia punya momentum. Takkan macam tu. Harapan untuk reverse, harapan untuk reverse naik dengan satu stop sahaja. Tak boleh. Sebab tu kita perbaiki. Nak reverse, kita tunggu dia compress. Dia tak boleh stop sahaja. Macam ni nak reverse untuk sell, daripada naik, dia compress. Nak reverse untuk buy, daripada naik ke turun, dia compress menurun, barulah dia reverse. Any reversal setup mesti ada compression. Korang kena ikut benda tu. Kalau tiba-tiba tak ada, tak payah ambil. Sini kan, dia naik, dia compress setempat. Ada tak compression menaik? Ada tak breakout? Okay? Boleh? Macam gitu. Any reversal, make sure reversal tu perlu tempat kau nak ambil entry reversal tu perlu compress. Tak kisahlah dia compress setempat ke, dia compress dengan trend ke, dia perlu ada compression untuk reverse. Kita tak simply ambil daripada satu candle stop terus dia nak reverse. Tak. Kita tak ambil macam tu. Sini kan. Ni ada dua situasi. Dia naik, terus dia turun. Kita tak ambil situasi macam ni. Tapi kalau kita nak ambil, kita ambil kat mana? Kita ambil yang ni. Beza. Nak ambil reversal, ambil compression. Bukan ambil yang stop ni. Yang stop kejap, bukan terus nak ambil. Tak. Okay? Ambil yang compress, nak ambil reversal. Nak ambil continuation, kena ambil yang stop lah. Sebab selalunya nak continue daripada structure compression tu makan masa. Alright. Satu, dia bagi candlestick berlawanan arah. Ikut tu sell structure wujud. Yes. Dua, dia turun secara momentum. So, okay. So, kalau macam ni yang betul tunjuk ni, ada dua spot.
Nak ambil apa-apa reversal, ambil daripada compression. Dia buat compression menaik, yang ini baru korang ambil entry. Ni tak ada. Tak ada entry. No entry. Tak ada apa-apa, tak payah entry. Tapi kalau nak ambil continuation, tunggu dia stop, tengok dekat time frame kecil. Kalau dia dah breakout apa semua, takkan nak ambil continuation. Betul tak? Buka-buka kat time frame kecil. Saya ni nak ambil continuation betul. Betul tak saya punya continuation? Kau pun buka lah dekat time frame yang lagi kecil. Oh, kat sini kan price dah stop momentum. Turunlah M5, nak tengok M5 buat apa. Kau turun-turun kat M5 kau pun dah kebisangan lah guys. Sebab apa Kat mana tadi? Ni. Turun dekat M5, tengok-tengok price ni bukannya compress untuk continue. Bagi lagi breakout untuk sell. Takkan nak continue, betul tak? Takkan nak continue buy. Member selamba-selamba je keluarkan apa structure-structure untuk sell, siap breakout lagi. Alright. Faham tak? Faham Ke tak faham? Siapa kat sini tak faham? Tak faham tekan nombor 2. Kalau faham tekan nombor 1. Kita dah kemaskan sikit dah. Kalau sebelum ni kita try untuk ambil opportunity yang ada dengan lebih detail, tapi dia ada masalah bila kita pergi lagi detail ni. Bila pergi lagi detail, selalunya orang akan buat mistake yang terbalik-terbalik. Dia dah nampak yang dia kena sell dekat time frame yang besar, tapi dia pergi masuk buy sebab structure buy keluar dulu. Dia pergi masuk buy. Lepas tu dia tarik TP sampai 100 pip. Lepas tu TP tu tak sampai. Dia pun biarlah entry tu sampai kena SL, member ikut perjalanan yang asal. So tak boleh. So kita dah kecilkan ataupun kita dah narrowkan kita punya SOP, tapi kita tak detailkan lah. Sebab detailkan dia akan menyebabkan ramai orang sangkut. So macam mana So handle dekat yang mudahnya adalah buka time frame M15 just untuk tengok compression apa yang dia buat. Kalau dia compress dengan trend line apa yang ada. Kalau dia keluarkan trend line resistance, tandanya ada structure untuk buy akan keluar. Ataupun breakout untuk buy akan keluar. Tapi kalau dia keluarkan trend line support, bermakna ada potensi untuk price to sell. Okay. Ataupun kau buka kat time frame M15 dan H1 tu adalah kau buka, dia compress. Tapi kau sendiri tak nampak macam mana kau nak connectkan daripada satu point ke satu point SNR tu untuk bentuk trend line. Dia tak ada trend line. So, instead of kita abaikan situasi macam tu, kita buat satu kotak, pindah dekat time frame M5 untuk tengok trend line apa yang dia keluarkan. Itu satu bahagian. Itu satu konsep. Okay. Selesai konsep yang tu, itu mostly adalah untuk reversal. Itu kebanyakannya adalah untuk trade yang reverse. Okay. Bila nak ambil continuation lain dia punya, ni satu bahagian yang lain. Kalau nak ambil continuation punya style lain, kena tunggu price ni. Price ni dia dalam keadaan momentum. Contoh dia dalam keadaan momentum buy ataupun sell dekat time frame H1 ataupun time frame M15. Depends. Mana-mana time frame. Lepas tu tiba-tiba dia stopkan dia punya candle momentum tu dengan dia buat satu compression. Dengan dia buat satu candlestick yang berlawanan. Contoh, dia dalam keadaan momentum bearish. Bila price ni dalam keadaan momentum bearish, bermakna dia tengah dalam keadaan candlestick merah, 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 merah. Tiba-tiba dia keluar satu candle biru. Bila dia keluarkan satu candle biru dekat time frame M15, dia keluarkan satu candle biru dekat time frame M15, bermakna dia tengah create structure. Sepanjang 15 minit tu, dia tengah bina structure dekat time frame yang lagi kecil. Okay? Dia tengah bina structure. Dekat M15, kita nampak satu candlestick merah je. Satu candlestick biru je. Tapi dekat time frame kecil, dia tengah create structure. Contohnya macam ni. Kau buka kat time frame M15, tiba-tiba kau nampak dia merah, 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 momentum bearish. Tiba-tiba dia create satu candlestick berlawanan arah. Ataupun dia create candlestick berwarna lain. Dekat M15. Bermakna dalam tempoh dia create
ni, dia tengah bina structure. Tapi dia tengah bina structure dekat mana guys? Dekat time frame yang lagi kecil. Dekat M15 kau nampak dia stop dia punya momentum. Tapi dekat time frame yang lagi kecil, dia tengah keluarkan structure. Faham? Pergi kat time frame yang lagi kecil, dia tengah buat structure. Nampak tu? Dia tengah buat structure. Faham? Get what I mean? Okay. Itu cara nak follow momentum. M15 ke H1 ke depends lah. Kalau dia dalam keadaan momentum, tiba-tiba dia stop momentum. Okay. Apa yang kita tak boleh nak entry? Bila price ni dalam keadaan momentum. Bila price ni dalam keadaan momentum, kan? Alih-alih dia stop dia punya momentum. Dia stop dia punya momentum ni, engkau pindah time frame. Engkau pindah time frame kecil, tiba-tiba dekat time frame kecil tu kau nampak structure yang berlawanan dengan arah. Contohnya, kau buka kat time frame kecil, ni M15, dia stop momentum, kau buka kat time frame kecil. Dia keluarkan structure compress menurun. Bermakna trendline resistance dah pun ada. Bila trendline resistance dah ada, siap dengan breakout dia bagi, janganlah entry untuk continuation. Sebab itu tandanya umpamanya macam ni. Itu buat arrow untuk korang dapat tangkap macam ni. Situasi macam ni berlaku, tapi bila korang pindah dekat time frame M5, dia buat macam ni. Turun M5 tiba-tiba nampak compression menurun. Ketahuilah, kau tak boleh continue dengan structure macam ni. Sebab apa? Sebab boleh jadi daripada sini nanti dia dah pun buat breakout, tiba-tiba kau nak entry sell. Kalau korang nampak structure compress yang melambangkan untuk buy, engkau nak masuk sell, engkau rasa make sense tak? Logik tak guys? Tak logik lah. Fikir balik pun tak logik lah aku nak entry kat sini untuk sell. Sebab price ni tengah compress, siap breakout lagi. Tiba-tiba aku nak masuk sell. Tak make sense. Apa yang korang boleh buat? Abaikan situasi macam ni. Jangan entry. Jangan entry continuation. Kalau nak entry, jangan entry untuk reverse. Kalau nak entry continuation, kena tunggu. Sometimes dia buat macam ni. Untuk dia naik, memang dia naik. Tapi dia naik tu dalam keadaan dia buat structure sell. Yang ni kau boleh beduk semula untuk sell. Okay, untuk continue. Ada masa dia tak create pun benda ni. Kau akan jumpa dekat, bila kau turun dekat time frame lagi kecil, dia jadi macam ni. Dia compress menurun. Dia naik, dia pecah trend, pecah compression yang ada. Lepas tu dia buat apa? Dia terus terjun balik. Contoh. Sekejap Price ni turun dalam keadaan momentum bearish. Momentum bearish. Ni kau boleh apply dekat H1 ke apa ke, kau nak apply benda yang sama. Tadi Betul cerita satu cara kan, yang tadi kan, yang reversal punya cara. Ni Betul cerita continuation. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Bila nak continue, kau nampak price ni turun dalam keadaan momentum bearish dekat time frame M15. The moment kau buka dekat M5, kalau dia keluarkan structure compress menurun, kau tak akan entry untuk reverse. Tapi kau tak akan entry untuk continuation juga. Sebab apa? Sebab dia tak keluar structure continuation. And then kau tunggu, dia keluarkan structure continuation. Boleh entry lepas tu, pakailah structure continuation lepas tu punya risk. Pakai structure ni punya risk. Satu. Keduanya, kalau dia compress menurun, tiba-tiba dia terpacak naik, kan? Engkau dah tak entry sebab kan ini tengah momentum sell, engkau tak akan entry buy sebab Betul cakap tak boleh entry lawan dengan arah. Tiba-tiba dia naik, lepas tu dia terus turun. Boleh entry tak guys? Ada chances untuk entry tak kat sini? Ni logik je ni. Boleh entry tak? Tak jawab. Betul nak semua orang jawab. Nak ambil reversal di zone, pastikan price datang dengan compression, bukan dia datang dari momentum. Yes, betul. Betul Laish. So kalau daripada zone, kena tunggu price tu compress dulu. Tak boleh entry lah. Betul tak?
price ni kalau dia keluarkan compression balik, yes korang boleh entry, tapi kalau tak ada compression balik dan dia buat continuation, katakanlah situasi tu daripada sini, kau tunggu price ni tengah momentum sell, dia stop dia punya momentum. Bila dia stop dia punya momentum, kau buka dekat M5 ataupun M1, kau nampak dia keluarkan compression untuk naik. Engkau dah ada dah dalam kepala, aku tak boleh entry reversal. Sebab apa tak boleh entry reversal? Sebabnya price ni stop momentum. Price ni masih lagi dalam keadaan momentum sell. Aku tak boleh entry reversal. Aku entry buy pula tiba-tiba. Kan aku seorang je yang entry. Kau pun dah tahu dah celik bab tu. Kau tunggu, price ni naik, tiba-tiba price ni betul lah. Sebabkan kau tak entry tu, kau dah terselamat. Sebab apa? Sebab price ni terus terjun. Tapi cerita dia, tak ada pun peluang untuk kau entry. Ni lagi satu problem yang korang boleh baiki. Kalau tak ada peluang boleh entry kat sini, janganlah pakai entry sahaja. Saya tekan je betul. Sell. Structure tak ada, apa tak ada. Maknanya korang tak disiplin dengan ilmu yang ada kalau korang terus tekan je sell. Okey, memang continuation. Tapi nanti bila korang tak master lagi certain part, certain bahagian kau tak master lagi, itu nanti korang akan buat mistake yang berulang-ulang tu. Alright? Okey? Itu benda yang boleh, benda yang tak boleh berlaku dekat time frame kecil. Kalau dah keluar breakout buy dekat continuation untuk sell, janganlah masuk buy pula. Tapi janganlah masuk sell. Sebab apa? Sebab tak ada structure untuk sell. Dia keluarkan structure buy. Abaikan. Kadang-kadang betul tengok price ni dalam keadaan momentum sell, tapi ada yang benak-benak ubi, pergi masuk pula structure buy. Hai, price tengah momentum sell ni dekat H1 ke M15 ke, tiba-tiba masuk structure reverse. Janganlah tiba-tiba ada trend line sini. Ni apa guys? Janganlah. Price ni tengah momentum sell. Yang kau nak tunggu adalah structure untuk continuation. Engkau yang jadi yang pertama, lepas tu kau entry sell. Kau entry buy. Penipu, lepas tu kau close, lepas tu kau entry balik sell. Bongak. Tahu dah confirm loss punya yang tu. Jangan jadi yang pertama untuk entry reverse semua. Okey. Tu satu lah untuk continuation. Untuk reverse ingat je pesan dia tu. Dekat M15 tu ada compressor setempat, lukis kotak, tengok trend apa yang keluar. Ada compressor setempat, lukis kotak, tengok trend apa yang keluar dekat M5. Kalau compression tu keluar dekat M15, tarik trend line, tunggu breakout, dia punya SL kecil, masuk. Kalau SL dia sampai 80-90 pip, tak payah masuk. Okey? Untuk 2 hari lepas, tak adanya SL besar-besar guys. Tak adanya setup banyak SL besar-besar. Ni setupnya SL 30 pip. Ni 40 pip. Ini 15 pip. SL kecil-kecil je. M15 punya structure M15 punya structure, M15 punya structure, M15 compress tepat. 2 hari lepas pun sama, M15 punya structure. Ini je yang 50 pip. Ini 49 dekat 50 pip. Ni sahaja. Lepas tu compress setempat yang ni 37 pip. Ini continuation ni bukan M15. So tak banyak lah. Yang mana yang besar-besar yang korang jumpa tu, maknanya trend line yang korang tarik tu tengah salah lah tu. Maksudnya macam ni kadang-kadang kan. Trend line ni ada kat bawah ni. Trend line yang korang tarik. Salah lah. Yang kat bawah ni kau tak ambil. Bila dah cerita resistance kat sini, yang ni kau ambil. Dah lah nak ambil yang ni, nak tunggu breakout yang ni. SL nya nak sampai bawah ni. Kat sini dah compress setempat. Patut fokus yang dekat sini. Kenapa nak fokus kat sini? Faham tak? Kau kena view betul-betul tu. Trend line ni, macam ni kan. Ini awal-awal tak adalah trend kat sini. Mungkinlah korang dah ambil. Lepas tu korang ambil sell balik tu. Tapi lama-lama bila price dah turun sampai bawah ni, tiba-tiba kau perasan ada resistance pertama, ada resistance yang kedua tu. Along the way dia tengah turun ni, kau nak tunggu dia break balik, price ni dah pun buat compression setempat. Secure yang kat sini. Sebab ini dia punya jarak pun beza dengan kat atas ni. Dekat 100 pip, 80 pip lah beza. Okay. Kena tengok betul-betul lah. Alright, boleh.
Ngam Mantap. Actually saya bila ada compression dan breakout. Yes, betul. Macam ni ke betul? Macam tu. Ni M5 saja ke? Ni kalau M5 sajalah. M5 semata-mata. Check balik tu Anip. Yang Anip buat M5 sahaja ni, Anip nak kena check daripada breakout yang Anip dapat, trendline yang Anip case ni, breakout kan, dekat mana entry yang Anip dapat. Selalunya lepas breakout. Lepas breakout tu sampai maksimum TP ni berapa pip? Dari situ Anip boleh tahu sendiri. Berapa pip for every M5 punya setup yang achievable. Sometimes dia achieve dengan numbers yang besar. Tapi ada sometimes numbers dia kalau kecil, kecil sangat. Kecil sampai belah-belah pip je. Kalau pakai M5 sahajalah. Ataupun M1 sahaja, dia kecil. Dia ikut pada time frame besar. Kadang dia besar tu, dia pergi numbers yang besar tu sebab time frame besar tengah ada momentum ke. Okay? Alright. Okay. Boleh terima tak? Ingat pembelajaran kita hari ni? Yang Beto pesan tu. Tengok kalau nak continue pun kena tengok juga structure tu. Kalau dia dah buat breakout yang terbalik, skip dulu. Tunggu sampai structure tu keluar semula untuk entry. Kalau price tu dia keluar reversal punya structure dekat M15, beduk yang tu. Yang tu ambil. Trendline kalau boleh improve lah. Jangan trendline tarik-tarik daripada price ni momentum. Memang boleh connect je guys. Betul tak? Beto pun boleh connect je kalau Beto nak connectkan 2 dot. Sini resistance pertama, sini resistance kedua. Boleh ke tak boleh guys? Boleh lah. Boleh je nak tarik trendline macam ni. Tapi korang sendiri dah memang tahu dah. Ini compressionnya. Kenapa yang ada trendline daripada sini? Compressionnya kat sini. Betul tak? Kau sendiri pun dah tahu dah Mat. Dia naik ni dalam keadaan compress. Kenapa starting point trendline tu kat area momentum ni? Patutnya trendline yang kau fikir-fikirkan adalah trendline yang menaik. Sebab price ni tengah naik dalam keadaan compress. Clear ke tak clear? Alright. CPI malam ni terpaksa lari. Terpaksalah cari setup continuation. Nak terus masuk bahaya. Depends lah. Kalau ada rezeki tu kadang-kadang dia breakout awal. Bila dia breakout awal tu dia terus pergi je guys. Kadang-kadang lah. Korang tengok lah. Pukul 8 suku. Korang buka chart 8 suku. Korang tengok M15 ada tak yang dah breakout? Kalau kau buka di tengah dalam keadaan compress lagi, jangan entry apa-apa. 8 suku ni betul cerita 8 suku 816 ke 8 atas daripada 815 tu. 815 ke atas. Okey. 814 tak kira. Tapi kalau 8 suku tu kau dah nampak ada breakout, boleh ambil. Ambil dulu kalau time frame dia kecil. Kalau dia punya SL dia kecil. Sebab kadang-kadang news ni SL-nya besar dah lah, SL pun besar. Lepas tu dia punya ni, dia ada apa? Slippage. Kalau dia slippage tu dia tak trigger pun kat SL kita tu. Dia trigger dekat atas lagi sikit. Betul tak? Kalau SL kita tu $100 dia jadi $236 kadang kan. Sebab price tengah news, tengah volatile. Okey, tu 8 suku. Kalau 8 suku tu kau tengok M15 tak ada yang breakout. Abaikan untuk ambil lebih awal. Tapi kalau katakanlah nak ambil juga, jangan pakai M15 dah. Lepas 8 suku, tak ada apa-apa breakout, turun time frame. Tengok M5. M5 buat apa? Kalau nak entry jugalah. Tengok M5, tengok M1. Buat apa? Time frame kecil ni. Kalau dia buat structure yang memang kau nampak berkebolehan untuk dia pergi dekat satu arah, silakan ambil. Kalau tiba-tiba nampak structure yang dua arah boleh pergi, tak payah ambil. Okey, sebab kadang-kadang dia nampak macam structure dua arah tu, dia akan naik dulu ataupun dia turun dulu, barulah dia reject balik. Okey. Tapi kalau nak selamat, tak payah masuk sebelum data keluar. Masuk selepas data keluar. Tapi SL ni besar lah. Kena ambil continuation. Continuation pun kadang-kadang SL dia besar juga. Dah dapat detect masalah trendline. Suka tarik macam Beto buat tadi. Jangan tarik macam yang Beto buat. Pakai tarik je. Kena realize which keadaan ni yang tengah compress.
Kalau kau nampak ni dalam keadaan kompres menaik, ini keadaan yang memberi peluang pada kita. Tinggal nak tarik, nak tunggu je apa point yang dia akan buat. Dia buat support pertama, dia buat support kedua. Ini point aku. Aku nak tunggu breakout. Elok pula timing pun on, pukul 8 suku break, 8.30 aku boleh entry, boom jalan. Itu benda penting lah untuk realise apa condition market tu waktu tu. Kalau price ni contohnya dalam keadaan macam ni, dia menurun, kan? Trendline yang kita nak kena tarik, trendline resistance. Tiba-tiba adalah yang tarik macam ni. Ni salah lah guys. Beto boleh je nak connect mana-mana. Kalau Beto nak, Beto boleh connect, Beto boleh cakap je. Yang ni boleh, yang ni boleh, yang ni boleh. Kau pun, ya, betul, betul. Tapi dia punya win rate dia tak cun lah. Dia tak konsisten dengan apa yang market bagi. Kalau tengah turun, fokus untuk trendline menurun. Tiba-tiba nak main tarik je tak boleh. Macam ni kan? Ni ada juga setengah daripada kita. Trendline, price turun dalam keadaan kompres. Trendline yang dia tarik. Mana boleh bos? Kau tarik daripada mana ni? Memang akan breakout lah. Ikut rasa. Aku rasa yang ni kot. Sebab tu dia breakout. Tak boleh. Rasa tu patut macam ni. Price ni turun dalam keadaan kompres. Aku rasa dia nak naik. Aku tunggu breakout. Sebab apa? Sebab price ni dalam compression menurun. Boom, dia breakout. Dia naik. Itu yang penting. Okay. Banyak lagi ni. Practice lah. Practice trendline. Trendline ni kena practice. Kena practice selalu. Tapi tarik tu memang mainly kena tarik dekat compression. Dia bukan tarik price ni compress dekat sini, tariknya daripada sini. Tak boleh. Price compress kat sini. Ni kan, dia naik dalam keadaan compress, tariknya kat sini. Mana mahunya bos? Salah ni. Salah. Trendline sini salah. Dasar dia punya fahaman trendline betul, tapi bukan macam ni cara nak approach. Fahaman trendline ni senang je, connect 2 point SNR. Tapi bukan macam itulah cara dia. Alright, okay. Itu je kot untuk sesi hari ni. All the best untuk hari ni. 8.30 malam ni ada news besar guys. Beto remind lagi sekali, 8.30 malam ni ada news besar. Hati-hatilah trade. Okay. Untuk 8.30 ni CPI besar. Consumer Price Index. Boleh jadi siang ni dia sidai lah. Sangat boleh jadi siang ni dia sidai. Sidai ni maksudnya dia naik, dia turun, dia naik, dia turun dekat level-level yang lebih-lebih kurang. So korang kena hati-hati. Maybe macam gini kan, korang nampak dia turun kan, sekejap lagi dia naik. Mungkin boleh jadi dia naik dalam keadaan kompres. Sini awal-awal dia naik kan, tiba-tiba dia turun. Sekejap lagi dia buat kenaikan ke dalam keadaan compression. Mana nak tahu, betul tak? Alright. So maknanya dia tengah buat compression lah. So korang kena hati-hati dengan setup-setup yang ada. Boleh jadi dia sidai je untuk siang ni. Malam korang kena pick mana satu korang nak entry, sebelum ataupun selepas. Kalau dia tak ada apa-apa structure sebelum, jangan entry. Kalau selepas baru nampak clear, baru entry. Okay. Alright, tu je kot. Yang mana yang baik tu datang daripada yang atas. Besok Beto tak ada kat rumah guys. Beto malam ni dah gerak. Kita jumpa lain masa. Yang mana yang baik tu semua datang daripada atas Allah SWT. Mana yang buruk tu datang daripada diri Beto guys. Yang baik korang ikut, yang buruk korang tinggalkan. All the best untuk trade CPI. Kalau live kita jumpa next week. Okay. Kalau Beto free, kita akan masuk. Tapi hujung minggu ni tak ke? Hujung minggu ni kat luar ke? Alright, okay. Tu je kot. Thank you yang mana yang join kelas. Tahniah yang mana yang profit semalam. Yang tak profit semalam, kalau korang malu lah. Kalau korang sangat-sangat malu dengan apa yang korang buat, korang PM je lah. Beto lah. Mainly untuk technical, PM Beto je. Tapi PM ni korang kena sabar sikit lah. Sebab banyak guys yang PM. Beto ada lagi yang tak reply daripada tahun lepas lagi. Jumpa lain masa. Assalamualaikum. Bye-bye.